Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kak Leha makan lepat, makan bersama Pak Mahat. Apa khabar wahai sahabat? Mudah-mudahan ceria dan sihat. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan ibadah dengan topik kesihatan mental. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membicarakan tentang kesihatan mental, maka timbul persoalan. Yang pertama, apakah kesihatan fizikal juga akan mempengaruhi kesihatan mental? Yang kedua, ada orang bertanya bagaimanakah Islam memberi solusi kepada masalah ini? Yang ketiga, ada juga orang bertanya, adakah kesihatan mental ini boleh terjadi kepada sesiapa, tak kira muda mahupun tua? Ini semua akan kita bahaskan satu persatu bersama dengan guru kita yang mulia. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cantik baju Datuk. Terima kasih Datuk. Baju orang bagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Kepada anda yang ingin bertanya, boleh sahaja tinggalkan soalan di ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan adalah jawapannya. Baik, jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu mukadimah topik kita pagi ini berkaitan kesihatan mental. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Hakim. Terima kasih pada semua penonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua pada pagi ini, pada hari ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala beri kepada kita ialah nikmat diberikan akal fikiran yang sempurna. Betul. Ya, itu adalah satu fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nak dapatkan akal yang sempurna tu bukan bila lahir-lahir terus je dapat akal sempurna. Betul. Tidak, tak ada budak-budak hari ni lahir besok terus boleh bercakap. Mak dia bagi susu tak nak cekecop. Tak ada. Dia nak melalui proses nak dapat akal itu mengambil masa. Ada yang 9 tahun, ada yang 15 tahun. Sebab tu dipanggil sebagai akil baligh. Yeah. Telah sampai akalnya. Itu nak dapat. Sebelum daripada tarikh itu, dia tak dikira sebagai seorang yang mukallaf. Ya, dia tidak dikira sebagai seorang yang mukallaf. Ada 3 orang yang tidak ada apa-apa catatan pada dia. Kalau dia buat apa benda pun tak ada apa catatan. Yang pertamanya, orang yang tidur. Orang yang tidur adalah orang yang kalau dia bercakap pun tak dipakai. Katalah tengah tidur dia mengigau, dia mimpi, dia ceraikan isteri dia. Aku cerai kau. Isteri terkejut lah. Abang kenapa ceraikan saya? Abang mimpi dah. Kata dia. Maka tak terpakai. Sebab dia mimpi. Dia tak sedar apa benda yang dia cakap. Dia tidur. Yang kedua ialah kanak-kanak. Sehinggalah dia mencapai akil balik. Jadi selagi mana dia itu adalah budak-budak, maka tak dikira lah. Budak 3 bulan, apa kita marah dia. Kan? Budak 3 bulan menangis. Dah tukar nama Ahmad Albab pun nangis lagi. Bapaknya pun boleh kerja penat. Pukul 2 pagi menangis. Tak faham ke aku nak tidur? Mana dia faham bang? 2 bulan, 3 bulan umur dia. Lalas dia ambil budak tu, dia dukung, dia letak dekat jam. Kau tak nampak ke pukul 2 tu? Nampak. Bapak dia tu sebenarnya kurang akal. Jadi tuan-tuan, budak-budak mana maunya dia. Dan yang ketiganya, orang yang gila, orang yang tidak ada akalnya. Maka 3 orang ini diangkat pena catatan daripada mereka. Maknanya malaikat tak mencatat. Jadi di antara syarat untuk sempurna akal menjadi suatu syarat untuk sahnya ibadat ataupun wajibnya ibadat kepada kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam semua ibadat kita sampai akal balik, sempurna akal. Jadi pentingnya akal kerana kesempurnaan akal itu dia bukan setakat di dalam kehidupan kita, dia juga sampai kepada tahap wajib atau tak wajib ibadat pun melihat kepada kesempurnaan akal.
Baik, jadi 3 golongan yang tidak akan dicatat. Antara yang pertama adalah orang yang tidur, yang kedua kanak-kanak, dan yang ketiga orang gila. Jadi kepada akak-akak, abang-abang yang tak nak dicatat dosa pahala tidur. Makcik ni umur 65 dah Ustaz, tak mampu nak tidur, payah nak tidur. Kalau begitu jadi orang gila ya. Baik. Jadi soalan yang seterusnya ataupun soalan yang pertama pagi ini, kita nak raikan dan kita nak bertanyakan kepada Datuk, datang dari sahabat kita bernama Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang menyebabkan seorang itu boleh mendapat masalah penyakit mental atau dengan nama lain kesihatan mental? Ya. Yang kedua, adakah penyakit mental atau kesihatan mental ini boleh menjadi gila atau tidak waras? Terima kasih kepada Razali atas soalan. Baik, kalau kita lihat kesihatan mental, bahasa kita ni kesihatan mental lah. Kan? Tapi bahasa orang kampung dia tak betul. Bahasa kita orang kampung tak betul satu. Waya putus satu. Kemurungan, anxiety. Gila. Tu ganas tu gila tu. Ya, dia tu tak betul. Dia tu skru longgar. Ini bahasa-bahasa kita. Jadi dalam fiqh ada tak untuk merujuk kepada orang-orang yang sedemikian? Ada. Kecelaruan akal yang membawa kepada ketidakseimbangan di dalam perlakuan, di dalam kata-kata, di dalam tindakan dan di dalam pemikiran. Maka dia dipanggil sebagai kesihatan mental ataupun sesuatu yang kita sebut, yang saya sebut tidak. Saya kalau kita sebut banyak kali kan terasa pula setengah orang. Jadi itulah dia, nama dia kesihatan mental, kecelaruan mental. Maknanya dia tak boleh nak berfikir dengan betul sehingga dia menjejaskan pemikiran dia, menjejaskan tindakan dia, menjejaskan tutur kata dia, dan dia tak tahu apa benda yang dia buat. Ini yang kita panggil sebagai kecelaruan ataupun kita sebutkan tadi penyakit mental tadi. Jadi dalam agama kita, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama usuluddin membahagikan penyakit-penyakit ini kepada dua, sakit mental ini. Yang pertama, sakit mental yang berpanjangan. Nama dia mutabiq. Maknanya panjang. Yang keduanya ialah penyakit mental yang boleh diubati. Yang boleh insya-Allah diubati dengan ubat-ubatan, terapi dan sebagainya, yang kita panggil sebagai ghair mutabiq. Jadi ada dua jenis penyakit sakit mental ini. Satu yang panjang. Yang tak tahulah bila dia tu nak habis. Duduk tepi jalan, duduk teropong orang aja. Dan kadang dia berjalan tengok kita pun nak takut dia. Dia tu dah tak pakai ubat ke? Memang tak pakai ubat pun tak guna dah. Orang kampung tahu dah dia tu tak betul. Yang ni selalu kita jumpa lah. Saya tu pergi ceramah di mana ke, masuk dalam tandas masjid, dia tengok dia ada, terkejut saya. Oh masya-Allah, terkejut. Dia terkejut, saya pun terkejut tengok dia. Allah Ustaz, minta maaf Ustaz. Dia minta Allah Ustaz, malu kami. Malu apa? Dia tak betul. Dia tak betul. Takkan kita nak kata apa lengkap, tak boleh. Dia tak betul. Kalau kita hina dia, kita pula tak betul. Kita dosa pula. Sebab tu orang yang mutabiq ini tuan-tuan, layan sajalah nak buat macam mana. Kan kita tengok dia duduk mancing dalam baldi. Duduk mancing, banyak ke ikan bang? Kamu gila ke mana ikan? Kita pula kena kata gila pula. Jadi kita layan jelah. Jadi orang macam ni memang tak ada ubat. Tak ada ubat. Ada yang saya jumpa yang dikurung di bawah rumah. Allah. Ni saya waktu saya kecil-kecil dulu saya ingat. Ada satu rumah tu saya pergi, rumah dia tinggi, bawah dia dia buat kayu, jaring-jaring. Ada orang dalam dia, bawah dia. Saya tengok, lepas tu dia datang tengok saya tu. Takutnya. Saya takut. Budak-budak kan takut. Dia maknanya dah tak boleh dikawal lagi dah. Dia hantar makanan di bawah, tak tahu dia makan ke tidak bendanya. Maknanya itu dia mutabiq. Dia sakit mental dia sampai tak boleh apa. Yang keduanya ghairu mutabiq, iaitu penyakit mental yang boleh diubati ataupun dikurangkan mental dia itu dengan ubat-ubatan ataupun dengan sesuatu benda kita panggil sebagai terapi yang menjadikan dia tenang, relax. Ini dipanggil sebagai penyakit yang tidak lama
panjang dia punya mutubik dia. Dia kena tenang. Sebab tu orang yang kadang-kadang dia nak marah aja kita tenang, kan itu bahasa tu. Kalau tidak ni parah ni kan. Dia kena tenang tu insya-Allah. Macam mana dengar kan, tenang. Okey, baik. Jadi itu antara dua jenis ataupun bahagian kesihatan mental. Yang pertama berpanjangan, yang kedua boleh diubati. Maka kalau kita lihat ada di kalangan keluarga kita yang ada penyakit mental dan boleh diubati, maka pergilah kita ubati segera. Soalan yang kedua, Datuk, datang dari sahabat kita bernama Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kesihatan fizikal juga akan mempengaruhi kesihatan mental, di mana jika fizikal sihat, mental juga sihat, dan begitu juga sebaliknya? Apakah jika mental tidak dijaga, ianya mudah dikuasai oleh perkara mistik atau kuasa-kuasa jahat? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Laila Dila Rosa. Kita lihat di dalam Al-Quran ada satu ayat tentang riba. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba di dunia, tidaklah mereka itu bangun di hari kiamat, melainkan bangunnya seperti mereka itu disentuh oleh syaitan, dirasuk oleh syaitan. Jadi dalam ayat ini menceritakan kesan orang yang makan riba di dunia ini, tak taubat, tak berhenti daripada riba dia itu, di hari kiamat bangun dalam keadaan seperti orang yang tak ada akal. Maknanya ada orang yang kehilangan akal. Dia sihat tapi ada yang kehilangan akal. Pertama, kenapa boleh hilang akal? Yang pertama, dulu sihat. Sekarang hilang pula akal dia. Macam mana? Mungkin ada faktor-faktor genetik di dalam keturunan dia, dalam keluarga dia. Ini ujian Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ya, dia tu, Tok Wan dia pun macam tu juga. Dapat kata dia pula. Ada penyakit dia macam itu. Ada juga faktor kerana sendiri cari penyakit. Sendiri cari penyakit. Apa dia tu? Mengambil bahan-bahan yang merosakkan akal. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi kita meminum atau mengambil makanan, minuman yang merosakkan. Kita bagi yang memabukkan atau yang menghilangkan akal. Dulu mungkin kita boleh kata arak semata-mata. Tapi hari ini bukan arak lagi dah. Hari ini dengan bahan kimia yang berupa ekstasi, yang berupa gam, yang berupa benda yang bila kita sedut, dia boleh menjadikan kita khayal. Lama-lama kalau tak ambil, dia mula akan jadi hilang ketimbangan dia, pertimbangan dia dalam mengambil keputusan. Termasuk yang saya baca baru ni, steroid. Pengambilan steroid yang berlebihan mengakibatkan dia hilang, kecelaruan akal itu datang. Dia pukul isteri, dia pukul anak dia, sebab steroid yang dia ambil terlalu banyak itu sampai pada satu tahap dia membunuh diri dia, membunuh anak dia dan isteri dia. Yang ni kita boleh lihat dalam sejarah bagaimana orang yang jadi wrestler, yang jadi penggusti, yang mengambil steroid terlalu banyak, dan dalam sejarah kita boleh tengok bagaimana dia bunuh diri dia, dia cekik isteri dia dan anak-anak dia, sebab tidak boleh lagi mengawal perasaan dia dan sebagainya. Jadi termasuklah yang saya bimbang hari ini, bila kita hari ini berani nak berhibur, kita ambil pil, kuda, pil, macam-macam pil. Lama-lama dia akan datang kepada kita. Yang ketiga, kecelaruan ataupun kesihatan mental ni, kerosakan dia itu datang dengan sebab terlalu tekanan perasaan. Terlalu banyak perasaan dia fikir, akhirnya dia jadi menangis seorang-seorang, ketawa seorang-seorang. Yang ni saya pernah jumpa di Pulau Pinang, nama dia Combi. Dia jadi macam tu, menangis seorang-seorang. Baik Datuk, kita nak dengar cerita tentang Combi lepas ni. Kerana kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan topik ibadah berkaitan kesihatan mental bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Tadi kita tunda cerita tentang
Combi tu Ya. Silakan. Baik, kalau kita lihat dalam filem Ibu Mertuaku, combi itu maknanya ibu mertuaku. Combi janganlah marah saya. Yang orang Penang marah, mamu, mami marah saya pula, janganlah. Dalam filem tu, P. Ramlee buat satu watak, nama dia Combi, yang kehilangan suami, dan akhirnya dia jadi stres. Dia jadi murung. Dia tak boleh kontrol. Duduk di rumah dalam bilik je. Sebab tu bila P. Ramlee yang jadi buta tu datang rumah dia, dia menangis. P. Ramlee tanya pada mak Combi, siapakah mami yang menangis itu? Itu anak mami, namanya Combi, kata dia. Kerja dia menangis, tak nak keluar rumah, tak bercampur dengan orang. Lama-lama apa akan jadi? Ini yang kita katakan banyak berlaku sekarang ni, kesihatan mental yang macam ni. Betul. Yang keempatnya, bisikan, gangguan. Yang sekarang kita tengok banyak kes yang berlaku, yang dia kata dia buat benda itu sebab dia dengar bisikan. Bisikan suruh membunuh diri, bisikan supaya bunuh orang. Dia tak boleh dengar, akhirnya dia buat apa yang dia dengar. Yang ni yang banyak sekarang yang berlaku, yang kita panggil kesihatan mental yang sangat berbahaya. Kalau kita tak rawat dengan segera, tuan-tuan, dia boleh merosakkan kita yang semangat nak bekerja. Sebab dalam pejabat kita ada orang macam itu. Ataupun dalam masjid ada orang yang macam tu. Dan kita sebagai orang yang sihat ni kena belajar macam mana nak menangani, nak handle bila ada kawan kita, anak kita, saudara mara kita yang sebegitu. Sebab bila dia tak faham, dia tak faham yang dia tu ada masalah, dia usik. Dia usik, dia gurau dan sebagainya. Banyak masalah kalau kita tak belajar. Sebab tu saya seronok tanyalah Ustaz pada hari ini kita buat tajuk kesihatan mental ni. Dan yang kelimanya, dia rosaknya pemikiran dia, akal dia sebab dia dirasuk. Kita sebut dalam bahasa kita histeria. Cuma kita kena lihat kerasukan itu kena baca betul-betul, kena kaji betul-betul. Sebab ada orang yang betul-betul dirasuk. Suara bertukar, dia tak pernah cakap bahasa orang lain, tiba-tiba dia boleh communicate dengan orang lain dengan bahasa itu. Ya, saya pernah jumpa dengan satu orang perempuan, mak dia datang jumpa saya, Ustaz, tengoklah anak saya tak tahu cakap bahasa apa. Saya pergi rumah dia, saya tengok anak dia. Ustaz tak nak ubat apa-apa jampi-jampi ke? Makcik suruh tengok, saya tengok je lah. Makcik tak suruh saya ubat. Dia boleh cakap bahasa luar negara. Saya tanya, di mana dia belajar, makcik? Mana pernah dia belajar, Ustaz? Oh, seronoknya pada cakap orang putih. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jadi dia kerasukan. Baik, saya cuma nak ajak pada sini. Kerasukan itu ada yang betul dia dirasuk, dia tak ingat. Tetapi ada yang buat-buat dirasuk kerana tekanan perasaan. Ada budak sekolah asrama buat-buat dirasuk supaya boleh balik rumah, boleh main game. Dia nak balik main handphone je. Dia buat tu. Ustazah pun panggil, makcik, pakcik, datanglah ambil anak makcik. Saya kalau ada budak-budak yang macam tu, saya tak panggil mak pak dia. Saya kata, dia tengok, duk menjerit. Saya tengok, Wadan, telefon hospital bahagia. So dia orang datang ambil lah, ini kena tak hospital bahagia. Terus sihat tu. Lega. Dah sihat lah. Alhamdulillah. Maknanya dia saja kena ada. Betul. Jadi kena cek betul-betul. Bukan semua histeria itu adalah histeria, tapi adalah berpunca daripada berlakon tekanan perasaan, terikut-ikut dan sebagainya. Sebab ada juga histeria sebab begitu konsert. Tengok konsert Kazim Pop. Kazim Pop. Kazim. Itu pun histeria juga. Itu histeria keseronokan. Ya, jadi tuan-tuan, termasuklah soalan Lela tadi dikuasai oleh perkara mistik yang kita sebut sebagai almas. Maknanya disentuh, diganggu oleh kuasa-kuasa yang lain. Ada juga yang boleh merosakkan mental. Okey, baik. Jadi kalau kita hari ini rasa ada sedikit gangguan ataupun bisikan, maka pergilah berubat dengan kadar segera supaya tidak merebak dan merosakkan diri kita mahupun keluarga dan sahabat yang terdekat. Baik Datuk, bila kita membicarakan tentang kesihatan mental pada hari ini, kadang-kadang ada orang bertanya, kita orang Islam, jadi apakah kaedah yang terbaik, terapi yang terbaik untuk kita ubati kesihatan mental ini? Baik. Kita kena lihat yang pertama sekali ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah itu akan menenangkan hati? Betul. Bila sebut mental, dia adalah jiwa. Jiwa berpunca daripada hati,
berpunca daripada pemikiran sampai kepada hati. Di dalam agama kita ada beberapa jenis otak ataupun jenis otak. Yang pertama kita sebut nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Itu kita boleh rujuk di dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-17. Kalla la illam tahilanas yanfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jadi Allah menceritakan dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tentang kalla. Ingat, kalau kamu tak berhenti daripada buat benda-benda itu, kami akan cabut ubun-ubun kamu. Nasiyah ni maknanya ubun-ubun kamu. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin iaitu ubun-ubun yang suka menipu dan ubun-ubun yang suka berbuat kejahatan. Jadi yang buat jahat ialah tangan. Yang membunuh ialah tangan. Kenapa? Ubun-ubun pula yang nak dicabut. Allah Ta'ala kata, aku cabut campak ubun-ubun kamu di hari kiamat. Kenapa? Kerana bila dibuat kajian, benda yang jahat, pemikiran yang jahat, sesuatu niat yang tak betul, di sini tempat pemikirannya. Di sini. Nama dia apa? Nasiyah. Di sini. Jadi saya nak mengajak pada tuan-tuan, cantiknya Al-Quran ini menunjukkan bahawa bukan kita yang buat, bukan Nabi Muhammad yang buat Al-Quran. Allah yang turunkan. Saintis baru jumpa tentang ubun-ubun punya fungsi, iaitu memikir, berfikir tentang sesuatu yang dia nak buat, baik atau buruk di sini. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, cuba kita tengok tindakan refleks kita. Bila kita menyesal atas apa yang kita buat, kita akan buat. Aduh, silap betul di sini. Jarang dia silap, jarang tuan-tuan, jarang. Dia mesti bila dia pening kepala, dia memikirkan sesuatu. Apa nak buat ni? Kalau dia terlupa sesuatu, I semen, nampak? Betul. Dia akan buat I semen. Engkau nak simen ke? Tak kan. I semen di sini. Kenapa tindakan refleks kita automatik di sini? Bermula ubun, dahi-dahi ini sampai ke sini dipanggil ubun. Jadi tuan-tuan, sina penonton yang saya muliakan, kontrol di sini. Bila berlaku sesuatu, kontrol. Jangan diikut apa yang dia cakap, apa yang dia minta. Oh, engkau putus cinta laki-laki itu memang tak guna. Sekarang ni Engkau ikut perasaan kau. Kau frust je. Kau jangan makan tau. Kau jangan pergi kerja kat TV3 tau. Kau jangan campur dengan orang kau. Biar dia orang tahu kau dalam keadaan kecewa. Biar boyfriend kau tu tahu yang kau tu frust. Biar dia rasa dia menyesal tinggalkan kau. Biar sikit. Janganlah ikut. Kita boleh kontrol. Luarkan. Lepas dia kena buat macam itu. Yang jadi banyak sekarang ni, kesihatan mental ni, dia jadi bila dengar bisikan je, kau bunuh dia, kau tikam dia, ini setan ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dia baca ini was-was ni, masalah dia diikut. Tak mahu tuan-tuan, kita ada otak untuk berfikir. Sebab saya takut bila otak sini duk fikir yang dia buat, dia akan pergi ke satu lagi bahagian otak, namanya otak di belakang. Bila pemikiran kita telah sampai ke otak ke belakang, Allahu Akbar. Yang ni yang kata mutbit yang pertama tadi, tak ada rawatan ataupun dah berpanjangan. Sebab memori akan disimpan di bahagian belakang otak. Dai Hakim cuba tengok. Kalau orang tu jatuh bilik air, terlentang di tepi jat sabun, apa jadi? Hospital dia. Betul. Hilang ingatan dia. Tak pun hilang nyawa. Berpindah alam dia. Tetapi kalau dia tertomus ke hadapan, dahi dulu. Apa jadi dia? Bengkak saja. Betul. Jarang orang yang jatuh, siapa aku siapa, tak ada. Tapi kalau orang yang terlentang kepala ke belakang, dia blur. Benar. Haji, Imam, kita ingatkan dia. Imam, ni saya fungsi masjid, Imam. Dia tak kenal. Betul. Datang pula imam dua. Imam, saya, Ustaz Din. Ingat tak Ustaz Din? Tak ingat dia. Datang Kak Leha pula. Imam, ni Kak Leha ni, kumpulan marhaban, ingat tak? Ingat. Astagfirullahaladzim kan. Yang Leha janda dia ingat. Sudah masalah tu. Sebab itu tuan-tuan,
Bila memori kita simpan di belakang, saya sampai kiamat insya-Allah saya ingat nama Da'i Hakim. InsyaAllah. Da'i Hakim pun akan ingat nama saya di belakang. Sebab dah simpan. Ni Ustaz Kazim ni. Takkan lupa dah. Ni nama anak aku ni. Ini Sofian ni. Ini isteri aku ni. Dia takkan lupa. Yeah. Kenapa dia lupa? Engkau siapa? Dia tak boleh ingat. Maknanya dia dah sampai pada satu tahap nama dia hilang ingatan atau satu lagi penyakit yang kita panggil nyanyuk dan sebagainya. Allah. Walaupun benda tu dah kemas di sini, dia boleh lupa. Dia duduk di Ampang, dia perasan dia duduk di Mekah. Bahasa yang kita panggil ialah nyanyuk. Yeah. Jadi jaga bahagian belakang ini. Jangan ditepuk dia. Jangan ditumbuk belakang dia. Orang yang tumbuk belakang ni boleh lumpuh. Yeah. Sebab kita tengok ada orang yang masuk pertandingan bela diri, lawan dia tumbuk belakang ni, sekarang dia tak tunjang, saraf dia telah rosak. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bagaimana nak jaga supaya memori kita kekal? Itulah gunanya membaca Al-Quran. Itulah gunanya bertahajud. Itulah gunanya sembahyang duha. Salah satunya ialah Allah Ta'ala bagi pada kita simpanan di belakang ini akan terjaga dengan baik. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan kepada ibu-ibu dan ayah, ke mana pun kita pergi, pakailah helmet ya. Jangan pula dalam tanda pakai helmet, tengok keadaan. Jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Datuk, tetapi kita nak bermuhasabah seketika kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang sudi bersama dengan kami sehingga ke saat ini dalam topik ibadah berkaitan kesihatan mental. Baik, kita ada satu soalan yang menarik untuk kita bahaskan, datang dari sahabat kita Al-Shal. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Cinta tidak berbalas, cinta putus sekerat jalan, antara punca terjadinya masalah mental. Bila mana diri semakin jauh dengan Allah dan tidak faham maksud redha dengan ketentuan Allah, seseorang itu akan bertindak mengikut kata syaitan, hingga ada yang sanggup membunuh diri dengan cara berada di tengah jalan supaya dilanggar. Bahkan ada yang sanggup mengelar lengan sendiri dengan harapan terputus nadi dan mati. Yang mana dalam Islam, mati dengan membunuh diri bukan jalan penyelesaiannya, bahkan mengundang kemurkaan Allah serta berdosa besar. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Nabi SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maksudnya dengan cara sesuatu lah, maka di hari kiamat diazabkan dia tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Azab dia macam mana cara dia bunuh diri. Allah. Kalau dia bunuh diri terjun bangunan, di hari kiamat itulah kerja dia. Terjun naik atas, terjun hidup balik, terjun balik, terjun hidup balik, terjun balik. Kalau dia kelar diri dia, itulah dia kerja dia, kelar diri dia saja di hari kiamat. Jadi bagi siapa yang nak bunuh diri itu, cuba fikirnya panjang. Bunuh diri bukan penyelesaian kepada masalah. Dia adalah punca kepada banyak masalah yang takkan settle di hari kiamat. Betul. Satu. Yang kedua, bila kita ada masalah, siapa yang tak ada masalah? Betul. Semua ada masalah. Abang kameraman kita pun ada masalah. Kak Leha, Kak Tipah tertipu pun ada masalah. Abang Tesco pun ada masalah. Semuanya ada masalah. Tetapi setiap masalah tadi insya-Allah boleh disettlekan. Betul. Sebab apa? Sebab kita masih lagi hidup dalam dunia. Selagi mana dalam dunia kita hidup, kita ada jalan penyelesaian. Carilah jalan penyelesaian itu bukan dengan cara merosakkan diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dia saja-saja buat gila supaya dia nak hilang kan. Ada saya jumpa orang macam tu. Saya tengok dia ketuk cermin kereta saya. Saya duduk dalam kereta. Masa tu saya nak buat syuting. Saya kan pelakon sekarang kan. Nak buat syuting drama. Dia ketuk begitu. Apa hai pula brother ni? Duit. Saya pun ambil duit bagi kat dia. Dah lah, dia menung, dia tidur dekat depan simen lah.
Tak sihat dah ni, kesihatan mental ni. Dengan penyakit mental. Lepas tu, waktu saya syuting, orang kampung datang berbual dengan saya. Saya tanya, dah lama ke berada tu sakit bang? Macam itulah dia. Tapi saya pun heran. Kadang-kadang macam tak sakit je. Kenapa abang cakap macam tu? Itu saja menyembang dengan dia. Perak menang ke? Perak menang lawan lagi. Perak menang besok, kata dia. Dia tanya bab bola, saja dia nyembang dengan orang yang tak sihat tu. Perak menang ke? Malam ni mana ada Perak lawan? Malam besok, kata dia. Dia boleh ingat pula Perak nak lawan bila. Maknanya dia ni betul ke sakit mental dia atau buat-buat macam tu supaya dia tak nak fikir masalah dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, setiap masalah dalam dunia insya-Allah boleh selesai. Yang tak boleh selesai tu bila? Bila dah masuk dalam kubur. Tak boleh selesai. Hutang boleh selesai, masalah keluarga boleh selesai, rumah tangga boleh selesai, masalah fras bercinta boleh selesai. So, what? Dah keluar tu. Apa masalah besarnya sampai kita hari ini nak bunuh diri ni besarnya masalah. Ada orang yang nak bunuh diri, dia nak terjun sungai. Allah. Dia cari sungai yang besar, dia nak terjun. Elok dia nak terjun, buaya timbul. Turun balik dia. Kenapa kau tak jadi bunuh lah? Ada buaya. Kenapa? Takut. Padahal dia nak mati pun. Betul. Nampak? Bila ada buaya, takut pula kau. Jadi makna dia, kita boleh settle kak. Sebab tu di Kementerian Kesihatan contohnya, di hospital. Banyak orang yang dapatkan rawatan. Cuma kita ni, bila di refer kepada bahagian psikiatrik, kita kata dia tu gila. Ini pun satu hal juga. Ini kena pergi ward psikiatrik ni. Jadi orang anggap bila masuk ward psikiatrik, dia kata gila. Contohnya saya menghadapi satu masalah saya. Apa masalah saya? Masalah saya ialah susah tidur. Saya tak boleh tidur. Bertahun-tahun saya tak ada tidur. Macam hari ini saya datang ke tempat TV3. Saya semalam di Pulau Pinang. Saya tak tidur pun. Mana ada tidur? Sampai di KL pukul 3 pagi. Kalau aku tertidur ke benda kan subuh lepas pula. Jadi tak tidur, memang tak tidur. Jadi bila saya tak tidur, peringkat pertama saya suka. Saya mop lantai, kan, basuh kain, ayam baju semua kan. Masuk sebulan, apa salah aku tak tidur kan? Jadi bila saya tak boleh tidur berapa lama, saya di-refer kepada bahagian psikiatrik. Ustaz gila. Nampak tu? Saya nak jumpa bahagian psikiatrik. Ustaz gila. Bukan gila. Doktor cakap, saya menghadapi masalah, tidak boleh shut down saya punya pemikiran. Pemikiran saya sentiasa berjalan. Jadi dia ajar saya balik supaya macam mana supaya jangan berfikir. Fikir tentang sekolah, fikir tentang itu, fikir tentang ini. Sebab ustaz terlalu banyak menerima ke masalah orang, berfikir macam mana nak buat. Akhirnya saya tak boleh berfikir. Tak boleh berhenti berfikir. Dia tak boleh macam switch off. Shut down komputer, tak boleh. Kita shut down kan, berehat sekejap ya. Saya tak boleh. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ada ubat. Betul. Ada rawatan, ada terapi. Jadi jangan kita cepat berputus asa sampai nak menamatkan riwayat kita sendiri. Ada orang yang tak menamatkan riwayat tapi menamatkan perkhidmatan dia. Dapat kerja elok-elok, sekarang tak ada kerja. Kan dia menyusahkan jabatan. Walaupun jabatan kerajaan mungkin sukar untuk membuang pekerja yang macam ini, tapi dia menyusahkan kaki tangan yang lain. Dalam keluarga, bayangkan mak yang dah tua terpaksa menjaga kita yang memilih konon-kononnya untuk hidup dalam keadaan gelandangan, susah kerana sedih, fras dan sebagainya. Jom bangun, kuatkan dengan zikir, kuatkan dengan membaca Quran dan perbaharui setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana memperbaharui iman dengan kalimah la ilaha illallah itulah menguatkan jiwa kita. Sebab itulah dikatakan sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Wallahualam. Baik Datuk. Jadi setiap orang ada masalah dan kita beruntung di negara kita Malaysia, kalau kita ada masalah dari sudut pendidikan kita boleh rujuk KPM, dari sudut kesihatan kita ada KKM, dari sudut agama kita ada JAKIM. Jangan pergi ke TD Tok Dukun, tak akan selesai masalah kita. Baik. Jadi insya-Allah bila kita membicarakan juga tentang mental ini penting kerana ada satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita dari Abdul Karim Sufyan.
Assalamualaikum Datuk Ustaz Kazim, Da'i Hakim dan semua kru Tanyalah Ustaz TV3 TV9 yang dikasihi. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mengurus kesihatan mental mengikut tata cara Islam, terutama ketika berhadapan dengan masalah ekonomi keluarga? Mohon pencerahan dari Datuk. Terima kasih kepada Tuan Abdul Karim Sufian atas soalan. Baik, selalu kita dengar kan, kalau kita menghadapi penyakit diabetes, kurangkan gula. Kan? Kalau kita menghadapi belanja elektrik, bil yang tinggi, kurangkan penggunaan elektrik. Kalau kita menghadapi kos sara hidup yang tinggi, ada kita cakap kurangkan hidup. Kalau hidup 7 hari, hidup 4 hari saja. 3 hari hingga hidup. Macam mana pula? Kan, takkan kita nak kurangkan hidup. Sebenarnya Da'i Hakim, dia ada 2 benda. Satu, sara hidup. Satu lagi ialah gaya hidup. Sara hidup dan gaya hidup. Kalau kita hidup berdasarkan atas kos sara hidup, insya-Allah cukup. Sebab Allah Ta'ala mencukupkan rezeki. Ayat Quran, hadis Nabi sebut, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki pada kamu dan kamilah yang bagi rezeki pada anak kamu. Kalau Allah tak bagi kita rezeki, nampak sangat miskin Allah tu. Allah ghaniyun, Allah hamidun, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Orang yang duduk di gurun tu pun dapat rezeki. Yang duduk di Eskimo tu pun ada rezeki. Apatah lagi kita. Tanah subur, airnya, semuanya ada. Jadi jangan kita cakap, oh susahlah sekarang. Kos sara hidup lain, gaya hidup lain. Yang menjadikan kita sukar di dalam kehidupan ialah gaya hidup. Betul. Saya tak minum. Ini saya minum. Satu dia saja RM38. Allah. Padahal ada tak minuman yang sama, benda yang sama dengan harga RM5. Saya tak makan ikan saya tak makan, Ustaz. Saya makan ikan salmon. Memanglah. Saya tak makan yang tempatan, Ustaz. Saya import. Cuba kita balik kepada betul-betul sara hidup. Yang wajib, yang betul, yang dururiyat kita ambil. Apa dia? Bahasa Hindustan, roti kepada aur makan. Ini filem, roti kepada aur makan. Mena bolongga, mena bolonggi. Ambil yang betul-betul, semua cukup. Betul. Masalah kita sekarang bila sebut tentang gaya hidup, itulah yang menjadikan kita dah tak cukup. Kita nak smartphone yang berharga 7,000, 8,000. Kita nak kereta yang harga bulanannya 3,000. Tak mainlah kereta ini. Apa ada ini? Timbang kilo punya ni. Saya nak kereta king lah. Nak king saja. Jadi kalau boleh, nombor 1 abang-abang, akak-akak semua, kita ubah cara hidup kita. Balik kepada kos sara hidup. Yang ni diutamakan. Tapi yang gaya hidup ni, yang nak bermewah-mewah ni, tolong stop. Ekonomi kita sekarang. Nombor 1. Kadang-kadang kita dah bagi pada anak-anak kita daripada kecil lagi dah. Dia nak kepada kemewahan. Sekarang kita hadapi masalah. Adakah zaman dulu tidak ada kos sara hidup yang tinggi? Ada. Kos sara hidup yang tinggi, dia bergantung kepada pendapatan. Opah kita, Tok Wan kita dulu-dulu, gaji tak ada. Nak beli barang pun susah. Tapi macam mana dia boleh besarkan bapak kita? Bapak kita masuk universiti, elok je. Padahal gaji tak tetap pun. Langsung tak ada gaji. Memotong getah aja, menoreh getah aja. Tapi kenapa dia boleh bela anak dia 5 orang, 6 orang? Sebab dia mementingkan sara hidup. Kalau kita kata, sekarang susah lah Ustaz. Dulu barang murah Ustaz. Dulu murah Ustaz. Memang murah tapi gaji tak ada bang. Betul. Memang barang murah, tapi gaji tak ada. Dia hanya motong getah, dia hanya menanam padi. Dia hanya buat dusun dia hanya tanam sayur dia. Tapi kenapa dia boleh hidup?
Sebab sara hidup dia yang utamakan. Dia tak perlu nak bermewah-mewah. Kita hari ni kereta 3 buah. Allah. Campur kereta seorang 4. Stroller 5. Astaghfirullahalazim. Pinggan mangkuk saja berapa. Makan di luar saja. Saya tak kata makan di luar tu membazir. Sebab ada kata kita makan di luar ustaz lagi jimat daripada masak sendiri. Betul. Tapi kalau air yang awak minum di luar segelas RM29.90 awak kata murah, beras awak kata mahal, sedangkan air awak minum hanya segelas, beras awak beli untuk sebulan. Kenapa awak tak stop sekejap air ni? Awak utamakan beras. Ini tidak. Beratur panjang, pantang viral. Pantang nasi viral, 4 jam beraturnya. Pantang kelepok viral, 4 jam beraturnya. Satu pinggan nasi RM65 viral. Allah. RM65 kalau kau beli beras, kau boleh tahan untuk sebulan. Tapi itu yang kita nak ubah masyarakat kita. Mengubah daripada sara hidup, tak payah besarkan gaya hidup. Sekarang saya nampak gaya hidup tu. Betul. Sebab kita duk tengok yang di sekeliling kita, kalau dia boleh, kenapa I tak boleh? Bila tak ada duit, I ada CC. Bukan shift kelab, credit card. I tak ada credit card, I boleh buat loan. I tak ada buat loan, I boleh buat dengan Along. Allah. Jadi akhirnya sekarang apa? Maka ada orang yang jadi kesihatan mental dia sakit sebab dikejar oleh Along. Dikejar oleh hutang. Sebab itu tuan-tuan, hutang, dajjal, kubur disebut oleh dalam doa. Nabi doa kan? Ya Allah, berikanlah aku daripada kebebasan daripada hutang, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah kubur dan fitnah dajjal. Yang ni yang diajar oleh Nabi SAW. Salah satunya ialah bebas daripada hutang. Wallahu a'lam. Baik, jadi jom kita hidup dengan sara hidup, keperluan bukan gaya hidup keinginan. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Jadi kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa dan yang ketiga sebarkan pula kepada orang lain. Makcik tak berapa faham suka siapa sebar ni. Like, comment and share makcik. Oh, baru faham katanya. Baik, jadi insya-Allah kita nak meneruskan soalan pagi ini. Dan kali ini pula datang dari sahabat kita Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk menangani kesihatan mental sekiranya dialami oleh salah seorang daripada ahli keluarga? Apakah yang harus dilakukan sekiranya pesakit suka bersendirian dan berkurung di dalam bilik? Yang kedua, apakah orang yang mengalami kesihatan mental boleh sembuh sepenuhnya? Adakah dengan amalan ayat-ayat Al-Quran boleh menyembuhkan pesakit mental? Dan yang ketiga, apakah rawatan yang terbaik bagi pesakit mental yang terlalu agresif seperti mengamuk dan cuba untuk mencederakan seseorang? Terima kasih kepada Mas Ripah atas soalan. Baik, Nabi SAW sebut, Inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasat bihi sudurha ma lam ta'mal aw takallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa orang-orang yang diwaswaskan hatinya. Maknanya ada penyakit dalam jiwa kita, ada yang dipanggil waswasat. Maknanya dalam jiwa dia, dalam hati dia, dia bersalah, dia was-was. Selagi mana dia tak cakap, selagi mana dia tak buat apa yang dia was-waskan. Jadi tuan-tuan, banyak masalah yang disoal oleh Mas Ripah tadi. Contohnya, ada keluarga dia yang menghadapi kesihatan mental, penyakit mental, was-was. Ada anak dara, anak perempuan yang masuk dalam bilik air berjam-jam. Sabun tu dia gosok tangan dia sampai habis sabun tu. Orang macam ni kena bantu tak? Wajib dibantu. Anak kita, suami kita, isteri kita. So macam mana saya nak bantu Ustaz? Dia kalau dia masuk dalam bilik air, dia akan duduk berjam-jam Ustaz. Pastikan bilik air tidak berkunci. Kena bantu. Kadang kita bilik air untuk dia, kita buat kunci dari dalam. Tuan,
Ke mana saja kau, Ton? Dia tak buka dia. Dia tak akan buka. Kejap. Jadi, kita dah tahu anak kita menghadapi masalah ni. Pintu tu hanya rapat saja. Yeah. Bila kita tengok dah 10 minit tak keluar-keluar, tolak. Tarik dia keluar. Belum bersih. Dah, bersih dah. Dah, pergi. Kena tolong dia. Yeah. Jangan kita dulu tak tahulah anak saya seeton tu. Hai, tak tahu. Sampai bila? Hai, tak tahu. Kita kena buat. Betul. Okey? Kadang-kadang mak dah tak mampu, bapak dah tak larat, bapak pun pakai kaki 4. Macam mana nak tarik anak tu? Abang, kakak kena bantu ni. Yang kedua, kita lihat anak kita selalu berkurung. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu Da'i Hakim, budak kalau dia keluar berjalan je, kamu ke mana saja, Ton? Kita marah kan. Duduklah di rumah. Jadi dulu-dulu kalau budak tu duduk di rumah, anak saya baik, duduk je di rumah. Dia tak ke mana pun. Sekarang jangan. Yeah. Yang duduk di rumah tak keluar-keluar tu ada masalah tu. Duduk dalam bilik, berkunci pintu, makcik-makcik, akak-akak, cuba cek tengok. Yeah. Budak ni apa yang dia tonton, apa yang dia layari, apa yang dia buat sampai tak keluar-keluar bilik ni. Panggil pun tidak, makan pun tidak, apa pun tidak. Mungkin salah satunya ialah kesihatan mental dia terjejas sebab dia suka bersendirian. Dia tengok TV seorang dia. Kita datang duduk sebelah dia, sambil tengok dia bangun. Dia tak suka. Di situ kita lihat tanda-tanda dah. Bila kita panggil makan, dia tak nak turun. Yeah. Kita dah habis makan, baru dia turun. Kita ingat tikus makan, rupanya dia makan pukul 2 pagi makan. Orang ini ada masalah. Jadi macam mana kita nak buat? Kena bagi sokongan keluarga. Paksa dia ikut kita ke mana sahaja. Berbual dengan dia. Jadi kawan dengan dia. Gantikan sesuatu yang tak seronok pada dia dengan sesuatu yang menggembirakan dia. Insya-Allah. Ya, pergi banyak ke masjid, dengar ceramah, dengar kuliah. Dengan sebab tu kadang-kadang ada orang marah, dia kata ustaz tu kalau ceramah, kalau gurau-gurau ilmu tak dapat, kesan tak ada. Awak tak belajar. Kalau awak serius saja, bukan saya nak hina pula. Orang yang datang tu macam-macam masalah. Yeah. Dia ada tension, tiba-tiba dia pergi masjid, dia nak dapatkan ketenangan, lagi tension dia. Janganlah kita mengata pada orang. Dia menjerit dia. Kadang-kadang dia perlukan satu syarahan yang menggembirakan dia. Nabi sebutkan basyiru wala tu'afsiru. Basyiru wala tunafiru. Bagi suka, jangan bagi orang jemu. Sebab ada orang yang dia tak suka, keluarga dia diam. Bapak dia pun diam. Bergaduh pula mak bapak. Masing-masing broken family. Yeah. Jadi dia akan stres pada dia. Jadi kalau kita sayang pada keluarga kita, jom ceriakan hidup. Ini pergi masjid pun serius, Tok Imam serius, mak serius, bapak serius, Oyen pun serius. Begini Oyen tengok dia, cakor je. Dia lama-lama jadi kemurungan. Betul. Yang kedua, apakah orang yang mengalami kesihatan mental boleh sembuh? Insya-Allah. Al-Quran itu kan syifa. Al-Quran kan syifa, tenang. Ni parah ni. Jadi jangan kita tak tenang. Ketenangan itu datang dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jom kita banyakkan solat. Saya suka pada orang yang ada masalah anxiety, masalah dia dalam keadaan kemurungan, tekanan, depression dan sebagainya. Jom tenangkan hati anda dengan duha. Tenangkan hati anda dengan solat malam. Insya-Allah kita rasa kuat sangat. Kita rasa kalau kita ditinggalkan, Allah tak pernah meninggalkan kita. Kalau kita rasa kita dibenci, Allah tak pernah membenci kita. Dan yang ketiganya, macam mana nak buat kepada pesakit mental yang agresif? Saya rasa di antara tempat yang paling kita jarang nak pergi ialah Jabatan Psikiatrik. Anak kita ada masalah psikiatrik. Jarang kita nak jumpa sebab kita malu. Orang tengok kita, itu mak bapak dia, jangan malu kak. Di Kementerian Kesihatan, baik di hospital besar pun ada. Betul. Jabatan Psikiatrik ada. Insya-Allah di sana kita jumpa. Saya rasa perubatan kita di Malaysia, baik hospital swasta ataupun terutamanya hospital kerajaan, sangat-sangat berpengalaman. Ya, mereka sangat membantu.
Saya pernah jumpa pesakit yang diikat. Allah. Ya, diikat macam tu. Diikat tangan, kaki semua tu. Jadi kadang-kadang sampai pada satu tahap diikat, dirantai. Jadi agresifnya melampau. Ada tempat-tempat yang boleh merawatnya. Ada pihak hospital dan ada satu tempat saya pergi Naib Hakim, saya pergi ceramah. Pergi ceramah, dia kata, Ustaz sekejap, Ustaz rehat sekejap, kita ada majlis zikir sekejap. Waktu saya duduk dalam bilik holding room tu, dekat surau dia orang tu, saya dengar dia orang ni berzikir kuat. Subhanallah, subhanallah. Naik bulu roma saya ni, apa pasal ni? Rupa-rupanya di situ satu tempat rawatan untuk orang yang macam tadi. Bila dia berzikir tu pula kuat, subhanallah. Dia kata, Ustaz, bila kami buat macam tu, lama-lama reda. Budak-budak ni lahirnya tenang lah, Ustaz. Alhamdulillah. Elok berzikir balik. Ini ada jenis rawatan alternatif yang macam itu. Sebab tu, di dalam kita nak merawat orang, insya-Allah semua benar, semua betul. Melainkan ada yang tak betul dalam rawatan. Sebab itu kita menghormatilah bentuk rawatan di antara satu sama lain. Selagi mana dia benar, dia betul lah. Kita tak boleh kata aku saja yang betul, orang lain tak betul. Insya-Allah kita boleh bantu, insya-Allah. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Kalau rasa kurang sihat, pergilah hospital cepat-cepat. Kerana setiap penyakit mesti akan ada penyembuhnya. Baik, saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh Sirna. Assalamualaikum Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas, Da'i Hakim dan penonton setia Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana yang dikatakan berbalik kepada ajaran agama Islam bila mana terasa diri dalam keadaan tidak terkawal, emosi terganggu, kemurungan dan sebagainya? Adakah mental ini penyakit keturunan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sirna atas soalan. Baik, terima kasih Sirna. Bercahayalah mudah-mudahan. Tuan-tuan, Islam ni sayang tuan-tuan, orang nampak Islam ni satu bentuk agama ritual saja. Islam adalah satu bentuk agama cara hidup. Contoh macam ini. Ada orang yang terganggu emosi dia kerana kos cara hidup. Hutang, orang minta hutang, duit tak cukup, anak nak beli susu, anak nak sekolah, isteri pula nak main kutu. Macam-macam benda yang jadi tension. Jadi sebenarnya daripada peringkat atasan sampai peringkat bawahan kena ikut Islam. Itu maksud kita kata berbalik kepada ajaran Islam. Contohnya kita buat haji. Wajib buat haji. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Buat haji dan umrah. Maknanya kita kena cari jalan macam mana nak cukupkan belanja untuk buat haji. Kita tak boleh cakap, saya tak ada duit, tak dapat nak pergi haji. Tak mahu dia. Suruhlah kita semayang. Pergi semayang, wa aqimus salah. Pergi semayang. Cari jalan macam mana kita boleh semayang. Betul. Ya, cari jalan. Tak ada kain, cari kain. Tak ada wuduk, cari wuduk. Begitu juga dengan puasa. Bila kita datang Ramadan, cari jalan macam mana aku membolehkan aku berpuasa. Macam mana aku nak puasa. Zakat. Macam mana aku boleh bayar zakat? Masalah kita hari ni, kita tak faham konsep zakat. Okey, contohnya konsep emas, zakat emas. Zakat emas. Jom cari jalan macam mana membanyakkan emas. Macam mana kita boleh pegang emas. Kita lihat negara dalam dunia ni, menguasai dunia, hanya 20 negara yang dia tak pernah jajah. Negara lain, baik Amerika, baik China, baik Tanah Melayu, semua dia jajah. Tujuan dia apa? Mengawal emas. Kita hari ni, kita tak nak jaga emas. Sedangkan emas itu ialah faktor kestabilan ekonomi. Di dalam mata wang, di dalam nak buat apa-apa benda pun, dia akan lihat kepada emas. Cantiknya agama kita. Betul. Sayang tuan-tuan, hari ni orang Islam tak jaga emas. Orang dulu-dulu datang menjajah negara dalam dunia sebab dia nak ambil emas, dia bawa balik ke tempat dia. Dan dia akan jadi stabil. Bila ekonomi stabil, rakyat dia akan stabil. Contoh yang kedua, kita lihat zakat beras misalnya. Kenapa kita tidak berusaha untuk membayar zakat dengan banyak menanam padi? Akhirnya kita boleh buat zakat tanaman, zakat padi. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak nampak zakat padi itu, daripada beras itu boleh menjana pendapatan dan menstabilkan rakyat. Sepatutnya beras jangan diusik pengeluaran dia. Sepatutnya makin ditambah. Kawasan penanaman padi
Jangan diusik dengan pembinaan bangunan, perumahan, kilang dan sebagainya. Yang kena ada ialah makanan. Kalau kita faham konsep zakat itu, cantiknya. Begitulah dalam kehidupan kita. Kita akan jadi terganggu apabila kita meletakkan sesuatu tidak mengikut pada agama. Betul. Contoh, Nabi kata, kalau kamu sayang melebihi had, kamu akan jadi buta dan pekak. Allah. Cintailah Allah, cintailah Rasul, tak apa. Tapi bila kita cinta manusia melebihi had, kita mula jadi lupa. Allah. Bila frust, kita akan jadi hilang ingatan. Berpada-padalah di dalam sesuatu. Insya-Allah kita sebutkan khairul umur, sebaik-baik urusan ialah pertengahan. Bersederhanalah. Wallahu a'lam. Baik Datuk, banyak lagi yang ingin kita bicarakan pada pagi ini, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang kita ambil pengajaran dari perkongsian Datuk Muhammad Ustaz Kazim Ilyas. Mudah-mudahan apa yang memberi manfaat kepada kita dapat kita amal dan kita sebarkan pula kepada sahabat maupun ahli keluarga. Bila kita membicarakan tentang kesihatan mental, kita ada satu soalan. Ada orang bertanya, adakah kesihatan mental ini boleh terjadi kepada sesiapa, tak kira muda maupun tua? Contoh, kalau kita lihat kepada anak-anak muda yang belajar di sekolah, ada sebahagian mereka dibuli. Bila mereka dibuli dan mereka melepaskan rasa geram itu kepada ahli keluarga sendiri. Kalau abang kepada adik, sehingga ada kes abang terbunuh adiknya sendiri kerana geram. Kes dibuli di sekolah. Jadi bagaimana Datuk? Baik, di dalam masalah kesihatan mental atau penyakit mental ini, dia ada beberapa jenis kategori yang selalu kita jumpa. Yang pertama kita sebut sebagai neurosis. Neurosis ialah satu penyakit yang melibatkan tekanan perasaan dia, akhirnya perubahan yang berlaku dalam pemikiran, perubahan yang berlaku dalam tindakan tadi, sampai pada satu tahap dia boleh memberontak. Akibat daripada tekanan, akibat daripada apa-apa yang selalu dia tengok, selalu dia kena pada dia, dan satu hari dia akan lepaskan. Ini kita panggil sebagai neurosis. Sebab itu kita tak heran hari ini orang yang menjadi mangsa buli, daripada kecil dia dibuli, sampai satu tahap dia tak boleh kontrol jiwa dia akan mula memberontak. Kalau kita tengok dalam filem, mungkin kita tengok dalam filem Joker misalnya. Ya, orang yang mempunyai dua karakter. Depan orang dia baik, tapi di belakang dia adalah Joker yang boleh membunuh orang. Kesan yang berlaku. Ataupun dalam filem Hindustan dulu, filem Ghajini misalnya. Ya, dia mempunyai satu lagi watak yang kita sebut sebagai kesihatan mental dia. Dia jadi ganas gitu. Pelakon budak daripada kecil 2 tahun, 3 tahun dia dah melihat cara bapa dia melayan mak dia, cara bapa dia melayan anak-adik, abang-abang dia. Dia juga boleh buat. Sebab tu kita lihat dia nak balas pada bapa dia yang mendera mak dia. Dia tak boleh pada kecil, tapi bila dia dah besar, dia masih tengok kelakuan bapa dia masih lagi sama. Maka pada satu tahap kita tak heran ada anak yang bunuh bapa dia sekarang. Allah. Dia bunuh bapa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu buli, dera, penderaan mental, penderaan seksual, ya, apatah lagi yang melibatkan kanak-kanak, bagi saya di Malaysia undang-undang sangat ketat. Ya, kebajikan masyarakat, ya, di bawah akta kanak-kanak dan sebagainya, benda tu sangat besar. Ya, sebab siapa yang nak bantu budak-budak ni? Dia nak tolong budak-budak ni. Sebab tu kalau berlaku kes yang melibatkan kanak-kanak, jabatan kebajikan ke jabatan apa akan segera ambil tindakan. Betul. Pasal dia tahu budak-budak ni masa dia panjang, dia akan.
dia akan merebak satu benda yang besar pada anak-anak kita. Jadi itu nama dia neurosis. Kemudian datang satu lagi masalah yang selalu kita dengar dipanggil sebagai psikosis, iaitu orang yang mendengar bisikan, halusinasi. Dia panggil psikosis. Budak-budak pun kadang-kadang dia dengar. Ada satu kes yang saya cuba tengok hari itu. Dia mendengar sejak dia masuk dalam hutan. Dia ada buat benda yang tak elok dalam hutan tu. Bila balik dia dengar macam-macam, nak lari ke hutan, nak lari, nak balik semua. Jadi ini gangguan, halusinasi. Dia nampak, dia perasan, dia tengok, dia dengar. Orang tak dengar, dia dengar. Ini nama dia psikosis. Dan yang ketiganya ialah sesuatu yang berlaku kepada dia yang dah cakap merapu, yang dah cakap dah tak betul, dah jadi pelupa, jadi nyanyuk, jadi gila dan sebagainya. Jadi ada 3 jenis. Ada yang keempatnya lah kecelaruan mental yang melibatkan perwatakan. Itu kita panggil yang tajuk lain lah, itu kena tanya Ustaz bin tajuk lah. Kecelaruan fizikal. Dia rasa dia perempuan padahal dia lelaki. Yang tu kita letak tepi dulu. Ini kita cerita bab lain dulu. Jadi 3 benda ini yang melibatkan pemikiran. Salah satunya tadi ialah neurosis yang berpunca daripada tekanan, berpunca daripada buli, berpunca daripada penderaan yang dia tengok setiap hari dia akan buat. Walaupun kita kata benda tu sesuai ditonton, tapi keganasan yang disiarkan, yang dia tengok dalam filem, yang dia tengok pergaduhan, Gusti misalnya, budak tu buat pada adik dia. Dia buat lagu tu. Kemudian dia smackdown adik dia. Hospital adik dia. Dia duduk atas lemari, dia terjun atas adik dia. Akbar. Apa yang dipertonton, budak-budak adalah peniru yang paling hebat. Dia adalah peniru yang paling hebat. Kalau dia tengok Ronaldo buat siu pun, dia akan siu juga. Sebab apa? Dia adalah peniru yang paling hebat. Jadi kita sebagai mak bapak, jadilah mak bapak yang hebat. Biar anak-anak kita tiru yang baik saja. Di sekolah, insya-Allah warden-warden adalah sangat bertanggungjawab. Insya-Allah kita boleh kesan mana dia pelajar-pelajar yang murung, yang kita lihat lain macam dia ni, selalulah berkawan dengan pelajar-pelajar. Jangan saya pernah jadi warden. Saya tidak membataskan diri saya dengan pelajar. Saya boleh makan dengan dia orang, saya masuk dalam dom dia orang, saya kadang-kadang saya pergi ke tempat dia orang basuh kain, mesin basuh tu, saya tolong sidaikan kain. Jadi daripada situ saya boleh tahu mana dia pelajar yang sedang menghadapi neurosis dan sebagainya. Jadi kita kena rapat dengan semua orang, insya-Allah kita boleh bantu orang. Baik, jadi kepada ibu dan ayah, jagalah tontonan, pendengaran dan perasaan anak-anak kita. Ini kadang Datuk orang kata lah budak-budak mana ada perasaan, budak-budak pun ada perasaan, dan dia bak kata Datuk orang yang paling hebat dalam meniru. Baik, Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah faktor-faktor terjadi sedemikian disebabkan bebanan hutang yang bertambah menyebabkan seseorang itu bekerja keras sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, iaitu rukun-rukun Islam, janji dapat memenuhi keperluan ketika di dunia. Ini kerana tempoh jika berlautan akan menyebabkan kesihatan mental akan terganggu kerana mengabaikan kesihatan fizikal dan rohani tidak diisi dengan kerohanian menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Sebab itu saya sebutkan tadi tentang doa yang diajar oleh Nabi SAW. Ada benda-benda yang Nabi minta kita lindung dengan Allah daripada kejahatan dia, fitnah hidup dan fitnah mati. Maknanya di dunia ni, di waktu kita hidup ni ada fitnah dia, ada ujian dia. Dan dalam kubur nanti pun ada fitnah dia, ada ujian untuk kita. Kemudian fitnah yang datang akibat daripada hutang. Allah Akbar. Kita tak cerita bab Dajjal lagi. Itu Dajjal, fitnah Dajjal lagi dahsyat. Tapi Nabi letakkan juga fitnah ataupun kesan yang datang daripada hutang. Maka kalau kita nak berhutang, fikir panjang dulu. Masalah kita hari ini, kita meletakkan material itu adalah lambang kejayaan. Material. Kereta dia besar. Bagus lah. Rumah dia besar. Macam mana nak dapat kereta besar? Macam mana nak dapat rumah besar? Tidak ada cash, akhirnya hutang.
Bila manusia meletakkan lambang kejayaan ialah kereta, harta, rupa, paras, maka datanglah benda ini. Itu yang jadi orangnya jadi obses. Yang jadi obses kepada kecantikan, obses kepada harta, obses kepada ni. Aku tak boleh tengok. Cantiknya hidung dia. Dia pergi buat hidung. Berapa ribu tu kos buat hidung. Cantiknya kurus, tak nak gemuk. Dia bagi nipis. Sekarang apa jadi pada dia? Berapa ramai yang buat benda-benda itu sekarang jadi stres. Nak makan, tak boleh. Tapi benda sedap. Stres. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan dan pada diri saya sendiri. Pertama, berbelanjalah mengikut keperluan. Kedua, berbelanjalah mengikut kepada kemampuan. Tak mampu. Dan yang ketiga, jangan kita nak jadi orang lain. Jadi diri kita. Kalau rasa tak mampu, saya pernah jumpa dengan satu orang. Dia tak pakai kereta, dia tak beli kereta. Dia kata, senang Ustaz, saya nak pergi mana-mana, saya pakai telefon je Ustaz, Grab je tak ambil Ustaz. Senang. Road tax tak fikir, repair tak fikir, spare part tak fikir, parking tak fikir, bergaduh dengan orang pun tak fikir. Saya duduk je. Bukan tiap-tiap hari pun pakai kereta Ustaz. Rumah saya sewa je Ustaz. Kadang-kadang rumah yang saya beli harga 200,000, bila habis hutang 400,000 pergi dia. 600,000 Ustaz. Baik saya sewa saja. Kadang-kadang tuan rumah nak ambil balik, ambillah saya rumah lain pula. Simple Ustaz. Sebab kita hidup dalam dunia ni adalah sebagai musafir. Masalah kita ni, bila kita buat rumah, kabinet macam ini, dry kitchen macam ini, wet kitchen macam ini, akhirnya kita sayangnya. Cuba kita simple, hidup kita simple. Bila kita nak sangat tuan-tuan, tu yang kita jadi susah. Cubalah kita hidup dengan simple, hidup sebagaimana menjadi musafir. Senang tuan-tuan. Akhirnya kita tak ada hutang. Okey, sebab itu saya mengajak pada tuan-tuan, sesuatu yang menenangkan jiwa. Ketenangan jiwa ni apa? Qalbun syakiran. Bila kita mempunyai hati yang bersyukur. Jom kita bersyukur. Alhamdulillah Ustaz, saya okeylah. Kereta saya pun, kereta geran kat tangan Ustaz. Memanglah kereta tu lama, 15 tahun. Tapi yang penting geran di tangan Ustaz. Alhamdulillah, saya bersyukur Ustaz. Alhamdulillah, kerja ni pun okey Ustaz. Rumah sini pun okey Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah Allah bagi rezeki Ustaz. Nombor satu, hati yang bersyukur. Yang keduanya, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita rumah yang baik, kelapangan hidup yang baik, bersyukurlah. Dan yang ketiga, bila Allah Ta'ala berikan pada kita isteri yang solehah, syukur. Dapat 3 benda ni. Ada lagi hadis lain, jiran yang baik, kenderaan yang baik dan sebagainya. 3 benda ni, kalau kita jadi tenang, hati yang bersyukur, rumah yang baik, isteri yang solehah, cukup. Masalah dah ada isteri solehah, kita tak bersyukur lagi. Kita tengok pula solehah lain pula. Masalah ni kan, kita tak menghargai apa yang banyak berlaku pada kita. Akhirnya kita tak cukup. Masa tak cukup, duit tak cukup. Wallahu'alam. Baik, jadi syukuri apa yang kita ada, insya-Allah kita akan bahagia. Kita nak bertahmid seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan kepada kita dapat kita sebarkan juga kepada mereka yang lain. Cuma bila kita menyebut tentang topik pada pagi Datuk, ada orang bertanya kalau bagaimana dengan orang yang memang mentalnya sudah rosak, tak ingat, tak boleh nak solat. Jadi kalau nanti di akhirat, adakah dia akan dihisap ataupun terus masuk ke dalam syurga? Baik, saya dah sebutkan tadi di awal, ada 3 golongan yang memang diangkat pena. Rafa'al qalam, maknanya telah diangkat tulisan daripada apa mereka. Yang pertama, orang yang tidur, tak sedar, koma dan sebagainya. Memang tidak ada dihisap dia. Waktu itulah, waktu dia koma tu. Yang kedua, budak-budak sehinggalah dia cukup umur. Waktu dia budak-budak memang tak ada apa-apa. Dan waktu orang yang sudah hilang ingatannya.
Jadi orang yang hilang ingatannya ni pula terbahagi kepada banyak jenis. Ada yang hilang ingatan yang kita katakan tadi memang total loss lah, memang tak ada ingatan langsung dah. Kalau dia tidak ada ingatan sejak daripada dia lahir sampailah dia mati, maka orang macam ni tidak ada hisab sebab dia tidak taklif. Perkataan taklif itu ialah orang yang ditanggungkan ke atasnya ibadat. Baik. Yang kita sebut sebagai mukallaf. Syarat kepada mukallaf di antaranya ialah cukup umur, cukup akal. Kalau dia tak cukup umur, belum lagi mukallaf. Betul. Kalau dia tak cukup akal, tidak mukallaf. Jadi orang yang tidak ada akal tadi, dia tidak mukallaf. Jadi bila tidak mukallaf, macam mana nak diberikan tanggungjawab ibadat kepada dia? Jadi kalau dia daripada kecil sampailah dia meninggal, memang tidak ada akal. Hilang akal, memang tak ada akal. Maka orang ni insya-Allah syurga untuk dia. Dia tidak ada apa dosa. Betul. Tetapi kalau dia dulu pernah sihat. Tetapi kerana ada beberapa faktor yang kita sebutkan di awal kuliah kita tadi yang menyebabkan dia datang mental punya masalah, sakit mental punya masalah sampai dia tak ada ingatan. Maka bermula daripada dia tak ada ingatan tadi sampailah dia mati, itu tidaklah dikira. Betul. Tetapi dia akan dihisab sebelum dia hilang ingatan. Waktu itu amalan dia setakat itu. Jadi kalau dia orang yang baik sebelum dia tak ingat tu, insya-Allah. Tapi kalau mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, dilihat kepada bagaimana bentuk kehilangan akalnya. Kalau memang daripada kecil memang dia adalah ahli syurga. Sebab itu jangan kita menghina, mendera, mengutuk, mengusik, mengacung orang-orang yang macam ini. Mereka tak ada dosa. Kadang-kadang kita lempar batu dekat dia orang, kadang-kadang kita terajang dia orang bila dia orang datang dekat kita. Kita berdosa sebab kita menghina makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan macam itu. Jadi jangan sampai kita menjadi pendera, pembenci pada orang yang tidak ada dosa di sisi Allah. Baik, jadi kita hendaklah memandang orang dari sudut positif, bukan negatif. Soalan yang seterusnya, Datuk, menarik perhatian kita bersama, datang dari Jura Azrin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Mencegah lebih baik dari mengubati. Tak kira usia, penyakit mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Adakah antara langkah pencegahan ialah menjalani ujian mental sedari awal bagi golongan remaja dan semua golongan itu perlu? Dan bagaimana membuang rasa skeptikal orang ramai pada individu yang menjalani ujian tersebut? Ini kerana apabila disebut untuk dirujuk kepada pakar psikologi, mulalah pandang serong dan menganggap individu tersebut gila. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Terima kasih Jura. Saya sebagai penceramah, pendakwah, saya tak boleh kata otak saya akan betul. Sebab otak tu anugerah daripada Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Pemikiran anugerah daripada Allah. Allah boleh bagi, dia boleh ambil. Jadi jangan kita kata dia saja yang ada masalah mental, dia saja ada penyakit mental. Aku tak ada, anak aku tak ada, keturunan aku tak ada. Jangan cakap bang. Kalau Allah nak bagi seluruh keturunan kita boleh dapat. Betul. Nah, jadi kalau boleh, macam mana kita nak minta kepada Allah supaya Allah pelihara kita. Saya sebutkan tadi, nak jadi kesihatan mental yang hilang ini, punca dia banyak. Salah satunya ialah gelisah, sedih, feras, kecewa. Sama lah kan? Feras dan kecewa kan sama kan? Sebab itu kita diajarkan berdoa. Kan Nabi ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Alham wal hazan. Disebut direct dalam hadis Nabi, dalam doa-doa yang diajar kepada kita. Ya, perkataan alham wal hazan. Sedih itu boleh mengganggu jiwa. Perasaan takut itu boleh mengganggu jiwa. Ada orang yang takut, dia boleh mengganggu. Sebab itu minta pada Allah, berdoalah selalu supaya kita dijauhkan daripada masalah walabatul dain yang saya sebutkan tadi. Hutang juga boleh menjadikan kecelaruan pada mental kita. Jadi susah hati, takut pada alung dan sebagainya. Sebab itu kita di jabatan di Malaysia ni, kita ada banyak agensi yang membantu. Setengah kita ni tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Kita cuma ambil tahu bila kita kena. Salah tu tuan-tuan. Cubalah kita
membantu masyarakat. Ya, kita ambil tahu dan ambil berat. Kalau ada benda ini jadi pada orang lain, jom kita bawa jumpa. Sebab ada orang yang jenis tak tahu. Ya. Jabat zakat pun dia tak tahu. Akhirnya dia tak tahu. Nak isi borang pun dia tak tahu. Nak jumpa pun ada kebantuan. Ingat tak ada, opah ingat tak ada. Jadi bila dia tak tahu, dia kutuk kita. Jadi kalau boleh, jom. Kita berada di sebuah negara yang saya rasa mementingkan sekarang ini tentang kesihatan mental. Ya. Banyak di jabatan sekarang, di pejabat swasta sekarang telah menubuhkan unit mental dia orang, menangani stres dah ada dah sekarang. Jadi jangan kita malu untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada doktor, pakar, daripada asatizah misalnya. Dan saya sebagai seorang pendakwah, saya menyediakan satu tempat di sekolah saya 3 hari 2 malam contoh dia. Okay, awak ada masalah, mari duduk sini, kita qiyamul lail, kita buat doa, kita buat zikir dengan terapi. Saya sediakan satu tempat yang awak boleh healing dengan perasaan seronok sekali. Ya. Kita kadang-kadang kita tidak pernah memberikan ruang untuk badan kita berehat. Berehat daripada berfikir. Kita banyak menung. Cuba buat tenangkan pemikiran. Kita di Malaysia ni ada banyak tempat pelancongan, ada tempat yang boleh untuk. Dan saya minta juga pada jawatankuasa masjid, surau dan sebagainya. Di luar sana tu bang, banyak orang yang nak mengadu masalah pada Allah. Yang nak mengadu tapi tak ada tempat yang sesuai. Mereka ada di rumah, masalah keluarga berantakan. Masalah itu, masalah ini. Jadi mereka nak satu tempat yang sunyi untuk mereka qiyam, untuk mereka tafakur. Dan satu tempat yang paling cantik sekali ialah masjid. Betul. Jom kita jadikan masjid kita adalah masjid yang boleh menyelesaikan banyak masalah. Kalau kita boleh tubuhkan koperasi masjid, kenapa kita tak boleh tubuhkan satu unit di masjid? Ada setiap hari orang yang boleh membantu orang-orang yang bermasalah di luar. Tubuhkan, berikan mereka keseronokan beragama. InsyaAllah kita akan dapat satu masyarakat yang baik. Dan yang tempatnya ialah jangan memandang orang yang jumpa dengan doktor sekretari itu gila. Betul. Jangan kita mengasingkan keluarga yang ada anak dia gila. Jangan tak jemput kenduri yang ada anak dia gila. Jangan orang gila datang rumah kita, kita halau dia. Mereka adalah masyarakat kita. Bagaimana kita melayan masyarakat, sebenarnya itu adalah jiwa kita. Kadang-kadang kita yang lebih gila daripada orang lain. Kita yang ada masalah mental kerana kita menganggap kita adalah yang sempurna. Jadi hiduplah dalam keadaan tolong-menolong, bukan mengutuk, memaki dan sebagainya. Indahnya hidup kalau berkasih sayang. Betul. Bukan saling kutuk mengutuk, kata mengata. Bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insya-Allah. Baik. Jadi antara tempat yang boleh kita pergi untuk bahasa orang Jawa kata healing Ustaz. Untuk kita healing adalah masjid. Mudah-mudahan Allah bagi ketenangan kepada diri kita. Alhamdulillah Datuk, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Kesimpulan sebagai penutup program pagi ini, Datuk, silakan. Akal yang sihat jangan dirosakkan dengan perkara yang memabukkan dan merosakkan akal. Akal merupakan nikmat dan maqasid syariah ialah menjaga akal. Satu. Yang kedua, pastikan apa yang masuk dalam akal dan pemikiran kita datangnya benar daripada jalan agama. Jangan kita ambil satu benda pemikiran yang tak betul, akhirnya kita jadikan dianya betul. Dan yang ketiganya, jangan kita mencari api. Jangan kita takut panas. Kalau takut dengan panas, jangan bermain dengan api. Betul. Kalau kita tak nak penyakit, jangan cari penyakit. Jadi jaga tutur kata, jaga perbuatan, jaga apa benda yang kita nak buat. Dan yang keempatnya, kalau kita ada masalah, setiap masalah ada jalan penyelesaian. Kalau kita tak jumpa jalan penyelesaian, carilah orang yang boleh bantu kita. InsyaAllah, selagi mana kita hidup, masalah boleh settle, brother. Jangan kita kelang kabut. Tenang, tenang. Ini parah ni. Ini parah ni, parah ni. Okay. Baik Datuk, alhamdulillah, dan sebagai menjemput barakah pagi ini, doa. Silakan Datuk, doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Amin. Wa na'udzubika minal ajiz wal kasal. Amin. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Amin. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada setiap pagi. Akhir kata, pohon redup sebagai teman, kolam ikan di tengah halaman. Kalau ingin hidup aman, jaga kesihatan, jaga amalan. Saya Ra'ai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.